Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 3 Mac. Projek pembinaan Jambatan Batang Lupa 2 di Sri Aman dijangka yang pertama siap daripada 10 projek jambatan yang sedang dalam pembinaan di sepanjang laluan pesisir Sarawak. Projek tersebut dengan kos RM223.6 juta dijadual siap pada November tahun hadapan. Walaupun ketika ini pelaksanaannya lewat daripada jadual, namun Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas optimis projek itu dapat disiapkan mengikut tarikh yang telah ditetapkan jika pihak kontraktor dapat menyelesaikan beberapa isu berbangkit. They have identified their problem. For example, they need to get more workers and then probably some more material. Otherwise, they're quite ready to pick up the momentum of the job to be able to reach into a projected level. Jadi JKR will be monitoring very closely. Actually, we have a lot of projects. We have 10 bridges. There's 10 bridges along our coastal area. So it is very important for that a contractor to play their part to make sure that the project will be completed on time. Beliau berkata demikian semasa meninjau perkembangan projek berkenaan di Sri Aman. Pembinaan Jambatan Batang Lupar 2 pada Januari lepas telah mencapai 29% siap berbanding 38.59% seperti dijadual. Apabila siap kelak, jambatan sepanjang 870 meter dengan reka bentuk kabel stay bridge bakal menjadi jambatan ikonik bagi Sri Aman dan Bandar Simanggang khususnya. Ia akan memilihkan tempoh perjalanan sehingga setengah jam dari Bandar Simanggang ke Bandar Betong berbanding sejam perjalanan melalui laluan Pen Borneo. Industri perkapalan dikena pasti sebagai antara bidang pertumbuhan utama ekonomi di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 untuk Sarawak dalam usaha menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata Sarawak mempunyai keupayaan teknikal dan kualiti kapal dibina di Sarawak semakin mendapat pengiktirafan antarabangsa. Jelas Dato' Amar Awang Tengah, industri tersebut membantu menjana ekonomi negeri menerusi ekspor kapal ke luar negara seperti Australia, Indonesia dan Emirat Arab Bersatu. Tambahnya, industri pembinaan kapal dan pembaikan kapal terus berkembang dan menggunakan reka bentuk inovatif dan mutu kerja berkualiti yang memenuhi piawaian dunia. Beliau memberitahu pada masa ini Malaysia mempunyai kira-kira 100 limbungan kapal dan 60 daripadanya terletak di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian ketika merasmikan Majlis Tamat Latihan Pelatih Marine Rating Siri 1 2023 di Miri. Beliau juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak memberitahu berdasarkan statistik industri tersebut telah menjana ekspor bernilai RM260 juta pada 2020 dan RM345 juta pada 2021 manakala RM339 juta pada 2022 walaupun terdapat perintah kawalan pergerakan dan sekatan perjalanan ketika penularan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak menyokong usaha pihak swasta dalam menawarkan pengajian perkapalan sama ada bahagian dek atau enjin kerana ia dapat meningkatkan kadar pembangunan industri perkapalan khususnya di Sarawak. Katanya pelbagai peluang ditawarkan dalam dunia maritim yang merupakan antara nadi ekonomi dunia. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Cawangan Sarawak akan menggandakan usaha dalam pelbagai program kemasyarakatan yang telah dianjurkan dan akan dilaksanakan pada tahun ini. Pengerusi Pemadam Cawangan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, memberitahu program-program anjuran Pemadam Sarawak sebelum ini menerima respon yang menggalakkan daripada masyarakat di seluruh negeri termasuk golongan belia dan pelajar sekolah.
Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan memaklumkan Pemadam Sarawak akan memanjangkan jemputan kepada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR untuk menjadi sebahagian daripada ahli exco persatuan itu. Katanya dengan adanya penyertaan UNIFOR akan meningkatkan usaha persatuan itu untuk mendekati penduduk tempatan dari semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, latar belakang dan agama. Bagi hasrat tersebut, pemadam akan menulis surat secara rasmi kepada UNIFOR selain mengadakan pertemuan bersama Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas selaku Menteri Bertanggungjawab terhadap UNIFOR. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada mesyuarat Exco Persatuan itu di Kuching. Sementara itu, Datuk Seri Karim memberitahu Sarawak telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah mesyuarat agung Tri Tahunan Pemadam yang akan diadakan dalam masa terdekat. Kawasan Kabong mempunyai potensi besar sebagai produk pelancongan baru untuk mempromosikan Sarawak dalam sektor pelancongan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata infrastruktur di Kabong juga dilihat semakin meningkat dan banyak berubah. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan pembangunan kawasan Pantai Kabong adalah hasil usaha semua lapisan masyarakat, terutama pemimpin-pemimpin utama di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Kabong International Kite Festival KIKF 2023 di Dewan Terbuka Pantai Tanjung Kembang Kabong. Selain dari melonjak nama Sarawak di pentas dunia dalam pelancongan, jelas beliau, acara seperti itu juga dapat memberi impak ekonomi kepada masyarakat tempatan khasnya. Justru beliau bersetuju sekiranya festival itu disenaraikan dalam kalender pelancongan Sarawak dan diadakan setiap tahun. Dalam hal itu, KIKF 2023 kali ini berjaya menarik sebanyak 36 negara luar yang turut sama menyertai festival kali ini. Kerajaan Sarawak melalui Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak akan meneruskan usaha membudayakan integriti dalam kalangan pejabat awam dan masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mushid Diraja Juanda Jaya berkata, salah satu matlamat utama kerajaan negeri adalah untuk memastikan pejabat awam yang efisien dan responsif dalam memberikan perkhidmatan kelas pertama. Datuk Mursyid Diraja Juanda menjelaskan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah menggariskan tentang hala tuju pembudayaan integriti yang komprehensif. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Integriti Siri 1 tahun 2023 daerah Bauk di Bauk. Terdahulu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak Datuk Henry Harry Jinip berkata, sebagai pemimpin masyarakat yang dilantik, tumpuan dan tanggungjawab terhadap masyarakat harus diutamakan. Katanya beliau tidak mahu integriti pemimpin dipersoal dan hak masyarakat dipermain untuk kepentingan peribadi. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru menjelaskan, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK juga memainkan peranan dengan sentiasa memantau aktiviti-aktiviti masyarakat atau projek-projek pembangunan yang dijalankan supaya tidak timbul sebarang masalah. Sejumlah 49 buah sekolah Mabli Anglican di Sarawak menerima dana bantuan bagi tahun 2022 berjumlah 5.9 juta ringgit dari kerajaan negeri. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wee-In berkata dana tersebut boleh digunakan pihak pengurusan sekolah untuk baik pulih keperluan bahan mengajar terutama teknologi maklumat dan telekomunikasi ICT. Datuk Roland yang juga penasihat kepada Mission Authority Anglican Diocese of Kuching turut mengingatkan pihak pengurusan sekolah-sekolah mubalik untuk merancang keperluan untuk dana yang lebih besar tahun ini iaitu 20 juta ringgit. Tahun lepas katanya sejumlah 15 juta ringgit telah diperuntukkan untuk 127 buah sekolah mubalik di Sarawak menerusi Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR. Ujarnya selain dana kepada sekolah-sekolah mubalik, hanya kerajaan Sarawak memberi dana
dana kepada rumah-rumah ibadat bukan Islam dan berharap dasar tolak ansur antara satu sama lain terutamanya melibat kepercayaan masing-masing diteruskan. Datuk Roland berkata demikian di majlis penyampaian cek bantuan dana kepada Sekolah Mubalik Sarawak 2022 di Kuching. Sekolah-sekolah mubalik turut menerima pelbagai bentuk bantuan daripada Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pendidikan terutamanya bayaran gaji para tenaga pengajar. Biro Wanita Dewan Undangan Negeri Dun, Meluan, digalakkan menceburi diri dalam bidang kraf tangan sebagai persediaan melibatkan diri dalam e-dagang setelah kawasan itu nanti dilengkapi dengan rangkaian telekomunikasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Meluan, Roland Duat Jubin berkata sebanyak 116 biro wanita di kawasan itu yang bakat mereka perlu diasah dan ditonjolkan kepada dunia luar. Roland Duat menjelaskan dengan wujudnya rangkaian telekomunikasi secara menyeluruh, kawasan Meluan tidak lagi tertinggal dalam agenda pembangunan ekonomi digital Sarawak. Malah katanya penduduk kampung dapat memasarkan produk pertanian mereka termasuk lada, kelapa sawit dan terung asam yang banyak diusahakan di kawasan Meluan. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat mengenai rangkaian telekomunikasi bagi Dun Meluan di Pejabat Daerah Julau. Tambah Roland, sebanyak 245 buah rumah panjang di Dun Meluan akan menerima kemudahan rangkaian telekomunikasi yang kini giat dilaksanakan di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC. Beliau juga berharap agar pelajar sekolah tidak ketinggalan dalam mencari sebarang maklumat berbentuk pendidikan apabila dilengkapi dengan rangkaian telekomunikasi kelak. Sementara itu, dalam taklimat tersebut, pengarah MCMC Adiman Ajem memberitahu sebanyak 17 menara baharu dengan rangkaian 4G akan dibina di kawasan Meluan yang dilengkapi dengan pihak pembekal perkhidmatan. Manakala pegawai pengurus pemegang taruh SDEC Muhammad Faiz Jafni berkata sebanyak 13 menara telekomunikasi luar bandar SMA bagi fasa kedua dijangka siap dibina pada suku keempat tahun ini di bawah SDEC. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Jumaat 3 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sebanyak masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.